Selamat lemai serta merik tabik basah ngagi kita semua bergulai ngaku Leticia Kila bab buletin kas IBAN 16 Ogos 2021. Berita malam dipun ke enggau penyadi politik menua. Tan Sri Muhyiddin Yassin serta semua kabinet menteri nyemetak belak ningkil ke penduduk pangkuk pengawak diri berengkah sarituk tadi berduduk hari Menteri Besar ke-8-nya lenyau sukung majoriti Kaban Parlimen. Maya mantai ke pesan khas ngali hari tadi, Tan Sri Muhyiddin madah pemutus ningkil ke penduduk diri anggau Kabinet Menteri Serius anggau perkara 434 Konstitusi Perintah Besar. Kenuk ia surat ningkil ke diri hari pangkuk pengawal anggau semua Kabinet Menteri mega udah dianjung ngagai yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Walaupun saya pada awalnya mencadangkan supaya keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ditentukan di Parlimen, namun 15 ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan pada saya dan cadangan kerjasama rentas parti yang saya kemukakan telah ditolak oleh parti-parti pembangkang. Jelaslah saya telah kehilangan sokongan majoriti. Jadi tak perlulah lagi keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ini ditentukan di Parlimen. Maka pada hari ini saya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh ahli jemaah menteri sebagaimana yang dikendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Berbak enggaunya Tan Sri Muhyiddin dekat mangkuk pengawaknya di caretaker tau ke Menteri Besar sementara seraya ngantik Menteri Besar kebaru dipadu yang ngarap ke perintah baru ditumbuh ke enggau lengkas ngambil ke pelin menua andak puntan enggau berjalai bakas lama. Kok ia timpuh 2 bulan udah tu endang berguna amat laban Malaysia di pelabak dekat nyapai imuniti beraban kena bulan Oktober lalu semua pelin ke udah dirintai dengan pelin ngemanah ke menua andak tau puntan. Saya berharap kerajaan baru nanti akan dapat dibentuk dengan segera supaya pentadbiran negara kita ini tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tempoh 2 bulan ke hadapan itu adalah amat penting kerana dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober insya-Allah. Ini telah pun saya sebutkan dalam beberapa hari yang lepas. Segala perancangan yang telah pun digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara tidak boleh terbantut. Sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Justru momentum pelaksanaan program vaksinasi tidak boleh terganggu. Rekod kita mencatatkan jumlah vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia dan ini mesti dikekalkan. Bak penghujung jakuk ia, Tan Sri Muhyiddin merik terima kasih ngagih semua bakih dalam Kabinet Menteri laban udah berbendar nyaup yang ngelamak tu lebih lagi bala tuai parti bersatu enggau Supreme Council Perikatan Nasional laban udah nyukung ia nyentuk ke dia tu. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan jemaah menteri saya yang telah pun berkorban masa, berkorban tenaga bersama saya selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada pengurusan tertinggi Kerajaan Persekutuan termasuk Ketua Setiausaha Negara, Peguam Negara, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara dan lain-lain pegawai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Anda semua telah banyak membantu saya untuk menjalankan tugas dan amanah menguruskan negara di waktu pandemik ini. Terima kasih saya ucapkan.
Tan Sri Muhyiddin Kemegak Presiden Bersatu dipadunya di Menteri Besar ke-8 kena 1 Mac 2020 nukar Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terus nampung isi berita. Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS sigi hendak nyerah alah tau kemantul ngapak berunding ke cara dikena nagang pengerkai COVID-19 ke ngerampit rakyat bernegeri tu. Nya alai Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Abang Openg, nesau rakyat terus berjalai ke pengawal enggau hati lurus serta berbendar mutar ke pandemik tu. Ini bukanlah masanya kita bertanya apa yang kita dapat, tetapi sebaliknya berbekalkan semangat kebangsaan di bawah naungan jalur gemilang setiap rakyat harus memberi khidmat dengan ikhlas dan berkorban untuk menangani pandemik yang sedang melanda negara dan juga negeri kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada frontliners di seluruh negeri yang telah berkhidmat bertungkus lumus dan mengorbankan segala kepentingan diri dan keluarga untuk memastikan kita semua selamat dari jangkitan dan musibah COVID-19. Kepala Menteri Madah munyinya maya berjadi ke bulan kebangsaan anggau ngitau jalur gemilang 2021 Renggat Negeri Sarawak bak kompleks Dewan Undangan Negeri Sarituk tadi. Kok ia rakyat Sarawak cukup bertuah laban boleh bantu hari kedua perintah negeri anggau perintah besar dikena ngelempung ke tating belanja sidak napik penusah ketegal COVID-19. Perintah GPS kok ia berarti ke guna dudi hari ianya dekat nentu ke ekonomi negeri Sarawak terus berarung ke betul dikena nyapai status negeri maju manggai tahun 2030. Kerajaan telah merangka strategi pemulihan ekonomi melalui Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 yang menyasarkan saiz ekonomi Sarawak berkembang daripada 136 bilion ringgit pada 2019 kepada 282 bilion ringgit pada 2030. I must say that I'm very proud to say we are the first state to come up with the post-COVID economic recovery plan. Berita udah tu berkawal angga pengawal randau bergulai antara kontraktor angga perunding WPC projek Jalai Pen Borneo LPB. 7 pengawal tu dikena nentu ke semua raban oleh nembuk ke projek enggau manah nitih standard ke udah ditaga. Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Kemegak Kaban Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof Madah, nitih kesempekat projek LPB mesti tembuk digagak September 2022. Tapi secara realistik disebabkan pandemik, COVID dan semua cabaran tadi, saya melihat secara sendiri tadi melihat pada analisa kemungkinan ada sebahagian daripada projek tak akan dapat disiapkan bulan September tahun depan. Sebab itu kita hari ini merumuskan bahawa perlu ada dedicated team daripada JKR Sarawak, daripada PMC, the consultant, the contractors, cari jalan bagaimana kita nak cari pastikan projek ini dapat disiapkan tahun depan. Maya berjakuk buat pengawaknya ke diatur buat hotel Pullman kemari, Datuk Seri Fadilah Madah perintah anggai mendak timpuh projek tu dilanjar nyentuk ke tahun 2023. Ngelansak perkara kesama yang ada Upis Menteri Kerja Raya KKR, angga Upis Kerja Raya JKR benung berunding ke cara engkeman bakeni pengguna uliang ngenatai kesebana pasal projek LPB tu. Pada masa sama kita juga menyarankan tadi supaya akan ada satu proses ataupun kaedah bagaimana orang boleh membuat aduan terus kepada JKR Sarawak ataupun kepada Kementerian Kerja Raya, satu saluran aduan supaya kalau apa saja cadangan, aduan, mereka boleh menyalurkan aduan melalui social media. Mudah untuk mereka memberi feedback kepada
Kementerian Pilihan Raya khususnya, supaya kita boleh mengambil tindakan dan mengambil perhatian pada apa saja cadangan ataupun komplain oleh road users terutamanya. Dan ini akan memberi input kepada contractors supaya kita dapat melaksanakan projek ini dengan lebih baik dan memastikan keselamatan para pengguna dapat terjaga dan terpelihara. Nangkan kenyak Datuk Seri Fadilah bersebengkah au media kesama mada projek Sabah Sarawak Link Road Renggat Keterubah Ari Lawas ke Long Lopeng berungkus RM1 bilion udah diberi ngagai kontraktor dipilih. Projek dipanggil dulu Sabah Sarawak Link Road. Fasa yang pertama daripada Lawas sehingga ke Long Lopeng. Yang tu sudah pun dianugerahkan dengan kontraktor dengan kos lebih kurang RM1.1 bilion. Itu fasa pertama. Kemudian fasa kedua nanti daripada Long Lopeng sambung sehinggalah ke Miri lah, akan dilaksanakan oleh pelbagai agensi. Sebahagiannya dilaksanakan melalui SCORE, sebahagiannya dilaksanakan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan ada lagi yang belum dapat, nanti kita akan bid lagi kepada kajian persekutuan terdapat peruntukan melalui fasa-fasa seterusnya. Di Miri, Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin udah mantai ke Perambuk ngagai upis Menteri Kerja Raya KKR ngambil kelengkas nembuk ke projek 2 Jalai Lambung berpermajaya Enggau Padang Bilun Miri. Kenuk kuya pengawak ngagak kedua Jalai Lambungnya udah ngujung ke penanggul Jalai Balat Sekut lebih lagi jam orang nurun Enggau Pulai Gawak. Keutamaan, priority untuk menghabiskan pembinaan jejantas Permajaya dan jalannya Gawak Carriageway sampai ke wujud link dan juga di dekat lapangan terbang Miri, iaitu jejantas dekat lapangan terbang Miri, di mana setiap pagi, setiap hari kita sudah menghadapi kesesakan jalan yang begitu serius sekali daripada Taman Tunku. Koya antik Jalai Labungnya udah tembuknya oleh mutar ke penanggul Jalai Raya Sekut buat Negeri Besai Miri. Dikenak ngujung ke berita malam tu, kita yang ngelansak pasal pemerik kerban bantu logistik Ops Benteng COVID-19 sepenyampau RM114,000 ari Perintah Negeri ngagai pasukan gerakan AM PGA Bridge Sarawak. Kelai pengawak nyuak kekerban bantu logistiknya udah dikemujur ke Sekretari Mendam UPIS Menteri Infrastruktur Enggau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak Datuk Safri Zainuddin bergulai enggau residen bagi Menua Kuching Sherina Husaini diatur buat Bridge Sarawak PGA hari 1. Pemberinya yang kaum 7 kerban bakal ke Ayanto. Belak bisik diberi sebuah rumah sua ungkup Raban Pengerja Pengawak berpos jaga adan menua Ops Benteng COVID-19. Tangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu para petugas di pos-pos kawalan sempadan dalam menjalankan tugas-tugas kawalan keselamatan yang melibatkan pentas sempadan di samping memperketatkan kawalan di sepanjang laluan yang diwartakan atau di jalan-jalan tikus selaras dengan kehendak kerajaan negeri untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Maka dengan adanya sumbangan taatan bantuan ini sudah tentu penugasan OPNT akan menjadi lancar. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak AMNO dan residen bahagian Kuching khususnya kerana telah menyumbangkan sebanyak 7 jenis peralatan yang berkuantiti sebanyak 31 unit termasuk 1 buah rumah sewa kepada Brigade Sarawak PGA. Nakak tu dulu boleh tenukas Iban bergulai ngaku Leti Syakila ngobala kru buletin. Berita kesila lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.